السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu kitab hadis yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya daripada Sa'id bin Al-Musayyab bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa aw majnunah aw majdhumah fadaha as-sadaqu bimasisihi iyyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha. Maksudnya, mana-mana lelaki yang menikahi seorang perempuan, kemudian dia bersetubuh dengan perempuan tersebut, kemudian dia mendapati perempuan itu berpenyakit sopok ataupun gila ataupun berpenyakit kusta, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar kerana lelaki itu telah menyentuhnya. Dan lelaki itu berhak menuntut mahar kepada orang yang menipunya berkenaan dengan wanita itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ataupun oleh Sa'id bin Mansur, Imam Malik dan Imam Ibnu Abi Syaibah, dan perawi-perawinya adalah perawi yang thiqah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan yang berkait dengan perkahwinan, yang mana dalam hadis ini Sayyidina Umar menyebut perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyebut bahawasanya siapa pun di kalangan orang lelaki apabila dia nikah dengan seorang perempuan, setelah berlaku persetubuhan, tiba-tiba dia mendapat kecacatan yang ada pada perempuan tersebut, yang mana kecacatan itu disembunyikan sebelumnya, tidak diberitahukan kepada dia. Maka ketika itu lelaki itu boleh fasahkan nikah tersebut, sebab perempuan ada kecacatan, dia boleh fasakh nikah itu. Cuma apabila dia telah bersetubuh dengan perempuan, maka perempuan itu berhak mendapat mahar kahwin daripada lelaki itu. Dan lelaki itu boleh tuntut semula bayaran mahar kahwin dia daripada orang yang tipu dia. Baik, okey, itu secara ringkas maksud daripada hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita berkahwin, sunat yang kita bincang dah sebelum daripada ni, sunat kita tengok dulu orang puan hak yang kita kenang. Orang puan pun sunat tengok orang lelaki terlebih dahulu. Baik. Dan kalau sekiranya pada lelaki ataupun pada perempuan
ada kecacatan yang sekiranya kalau orang tu tahu ada kecacatan tersebut, orang tak kenang, maka kita kena khabar terlebih dahulu. Jangan sembunyikan kecacatan seperti itu. Sebagai contoh, lelaki ada nyakit A sebagai contoh, ataupun perempuan ada nyakit A sebagai contoh di zaman kita, nasallallahu salamata wal afiyah, maka kena khabar. Ini sebagai contoh sahaja. Kalau khabar, lelaki bersetuju aib ini ada pada perempuan, khabar dah, orang puang ni ada kecacatan sekian, tak apa, kenang juga. Begitu juga orang lelaki ada kecacatan sekian, orang puang kenang juga. Apabila berlangsungnya perkahwinan, maka tidak boleh nak fasakh perkahwinan tersebut di atas ataupun menggunakan alasan ada kecacatan, kerana kedua-dua lelaki dan perempuan itu telah jelas kecacatan yang ada pada pasangan masing-masing dan kedua-duanya bersetuju. Okey, itu jelas. Hak yang kita nak bincangnya adalah ketika mana perempuan itu ada kecacatan tetapi disembunyikan oleh wali dia. Wali dia tak khabar sepatah pun kepada lelaki. Menyembunyikan kecacatan, hukum dia adalah haram, dilarang oleh agama. Tapi bukanlah semua kecacatan. Bukan semua kecacatan. Kecacatan kalau orang tahu, orang tak mau. Maka haram menyembunyikan kecacatan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Sesiapa hak yang menipu kami, maka dia bukan daripada golongan kami. Bukan daripada golongan kami. Itu bukan di atas petunjuk Nabi SAW. Baik. Jadi khabar kecacatan tersebut kepada si suami dia, yang mana orang puang ni dia ada nyakit kulit, ada penyakit sekian-sekian. Kalau gatal sikit-sikit tu, jerawat sikit-sikit tu tak ada masalah lah, tu normal dah tu. Hak ni penyakit hak yang kita kata kecacatan, hak yang mesti dia kena khabar, jangan menyembunyikan, adalah kecacatan. Kalau kebiasaannya kalau orang tahu, orang tak mau. Jadi kena khabar lah. Baik, tiba-tiba dia tak khabar, dia sengaja menyembunyikan. Jadi keluarga dia cari, oleh kerana dia ada anak puang ke adik-beradik puang pun, dia carilah kawan-kawan dia, kata mu ambil nikah bagus orang ni pun sekali. Sedangkan wali dia tahu ada kecacatan. Kalau wali tak tahu tu masalah lain. Wali tahu, wali dia tahu. Lepas tu dia pun khabar kepada kawan-kawan dia ke orang yang dia kenal supaya nikah dengan orang puan ni, tapi tak khabar pun kecacatan. Tiba-tiba nikah. Dia nikah dua. Lepas daripada nikah, sebelum daripada bersetubuh, tengok ada kecacatan, maka lelaki itu boleh fasahkan nikah tersebut. Maka tanpa perlu ada bayaran mahar kahwin kepada perempuan itu, sebab perkahwinan tidak terjadi sebab difasahkan. Yang keduanya, difasahkan setelah orang lelaki itu tahu kecacatan lepas daripada setubuh. Lepas daripada setubuh dan nikah petang. Nikah petang, malang pula lapu bilik sama-sama, baru jumpa tengah malang, lapu bilik sama-sama. Malam pertama berlaku dah persetubuhan. Esokkan cerah tengah hari baru dapat. Allah, banyaknya kecacatan disembunyikan. Maka lelaki itu boleh fasakh perkahwinan tersebut, dan cuma dia tetap kena bagi mahar kahwin kepada perempuan kerana dia telah menyentuh perempuan itu. Dan kalau sekiranya wali perempuan yang menipu, maksudnya yang menyembunyi kecacatan tersebut, sedangkan wali tahu, diwaksanya dia pula hak yang memberi galakan kepada lelaki itu untuk berkahwin dan dia menyembunyikan kecacatan, maka lelaki itu boleh tuntut bayaran daripada wali perempuan. Lelaki tetap kena bagi kepada perempuan, tapi dalam masa yang sama dia boleh tuntut daripada wali perempuan supaya bayar balik kepada dia kerana berlaku penipuan daripada wali perempuan. Okey, itu maksud daripada hadis ini. Seterusnya, apa yang disebut dalam hadis ini? Contohnya barsak. Barsak ni maksudnya perempuan yang berpenyakit sapak. Sapak ni maksudnya putih. Yang keduanya adalah majnunah, perempuan yang gila.
Lepas daripada nikah baru tahu gila. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kalau tahu gila daripada awal, lelaki bersetuju, tu tak ada masalah. Ni lepas daripada keesokan tu baru tahu gila. Ataupun berpenyakit juzam. Juzam ni kulit dia, daging dia luruh. Penyakit yang seperti kalau zaman kita kok macam keciman ni hok buruk. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Sama juga kalau di zaman kita berpenyakit kita kata barah, hak yang barah tahap tinggi dah. Jadi kena kabarlah perkara-perkara tersebut. Baik. Katanya lagi seterusnya kata dia lagi, wa biha qarnun فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. Ataupun ada pada kemaluannya suatu hak yang menutupi kemaluannya sehingga si suami tidak boleh bersetubuh dengannya. Namun apabila suami telah menyentuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mas kahwin kerana suami telah menghalalkan kelaminnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadis tadi, kalau sekiranya perempuan itu mempunyai kecacatan yang ada pada kemaluan, yang mana ada daging ke ataupun tulang ke yang menutupi kemaluan dia sehingga tidak boleh suami dia bersetubuh dengan dia, menghalang suami bersetubuh sebab ada kecacatan tersebut, maka suami boleh fasakh. Melainkan kalau suami bersetuju setelah daripada diberitahu oleh wali bahawasanya anak dia ni tak nak setubuh sebab apa? Sebab pada kemaluan dia ada sesuatu yang menghalang, yang benda yang menutupi kemaluan daripada disetubuhi, tak boleh. Ada tulang ke, ada daging ke, maksudnya ada kecacatan lah. Si suami bersetuju. Itu jelas hukum dia, tak ada masalah. Hak ni dak khabar sepatah, lepas daripada nikah baru tahu. Baik. Maka si suami boleh mengfasahkan perkahwinan tersebut. Andai kata dia setubuh dah warna setubuh dah, sedangkan ada sesuatu, mungkin kita kata persetubuhan hak yang sedikit. Dia tidak boleh persetubuhan hak yang banyak. Berlaku, maka tetap lelaki itu kena bagi mahar kahwin kepada perempuan tersebut kerana dia telah bersetubuh dengan perempuan itu. Katanya, dan daripada jalan Sa'id bin Musayyab juga beliau berkata, Sa'id bin Musayyab adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Dia tak silap ingat dia adalah menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata dia, qada bihi Umar fil innin ay yuajjala sanah. Umar memutuskan perihal suami yang mati pucuk bahawa dia diberi waktu selama setahun. Lepas daripada nikah, baru orang puang tahu tu lelaki dia ada kecacatan. Ada kecacatan yang tertentu yang boleh perempuan fasah selalu. Ada kecacatan tertentu yang tidak boleh perempuan fasah lalu, bukan ada tempoh dia. Lepas daripada nikah baru tahu tu lelaki mati pucuk. Baik. Itu adalah satu kecacatan. Perempuan boleh fasah. Tetapi Sayyidina Umar telah meletakkan hukum bahawasanya kena bagi kepada suami itu tempoh setahun untuk dia berubat. Bagi kepada suami tersebut tempoh setahun. Sebab mungkin orang saat itu mati pucuk, dok naik, cakap mudah gitulah kan, dok naik musim sejuk, tapi naik musim panas. Mungkin ada setengah-setengah bulan ni nak naik, awal bulan nak naik, tengah bulan naik. Padahal kita nak sebutkan hari, kena sebut gitu lah. Kalau tak sebut gitu, payah pula nak faham kan. Jadi mungkin awal bulan dia dok nawang mana, boleh kita kata gitu. Mungkin tengah bulan nawang, mungkin akhir bulan nawang. Dalam sebulan. Dok pun mungkin musim ni dok nawang, musim lain nawang. Jadi sebab itulah diberi tempoh selama setahun untuk dia memulihkan penyakit tersebut. Kalau tak
Tak selesai juga, maka perempuan berhak untuk memfasahkan perkahwinan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unum ma atamra'atan fi duburiha. Maksudnya dilaknat lelaki yang mendatangi, yang bersetubuh dengan perempuannya pada dubur perempuan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana Abu Hurairah menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang lelaki yang meliwat isterinya. Kalau cakap kita gitulah, nasallallahu as-salamata wal afiyah, dia dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dilaknat? Dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang dilaknat adalah bersetubuh dengan isteri melalui dubur isteri. Hak yang dituntut adalah bersetubuh melalui faraj ataupun melalui kemaluan hadapan. Mengambil keseronokan daripada isteri, daripada mana anggota dia dibolehkan melainkan daripada dubur. Daripada dubur dilaknat. Apa makna laknat? Dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna antara dosa besar. Sebab apabila benda tu dilaknat, maka ia adalah dosa besar. Antara dosa besar adalah seorang bersetubuh dengan isteri melalui dubur. Ini termasuk dalam dosa besar. Yang wajib dia kena bertaubat agar tidak kekal laknat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang. Allah Taala tidak memandang, tidak melihat dengan pandangan rahmah kepada lelaki yang mendatangi lelaki, yang meliwat lelaki, ataupun lelaki yang meliwat perempuan di dalam duburnya, pada duburnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Di zaman kita benda-benda lagu ni banyak di zaman kita. Sehingga kan golongan-golongan ini tidak segang silu menyatakan pegangan dan pendirian mereka. Oh, tak segang silu buat-buat ni, tak malu sikit. Tak malu sikit. Geng-geng LGBT, na'udzubillahi min dzalik. Hak yang masalahnya sebahagian daripada segelintir orang Islam juga terlibat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada dosa-dosa seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka hak yang terlibat dengan dosa-dosa yang seperti ini. Kerana orang hak yang terlibat dengan dosa seperti ini, Allah Taala tidak memandang dengan pandangan rahmat. Kita pada hari ini, kita nak buat bandingan lah. Kalau kita duduk di sebuah kampung, sutir kampung tak pandang kita, sutir kampung tak cara kita, tak layan kita. Kita pergi situ, orang tak layan pergi sini, orang tak layan pergi sini, orang tak layan. Kita rasa tak nak hidup, kita duduk kampung tu. Kalau orang tu ada perasaan lah, tak hidup langsung. Kalau ada kumpulan tertentu pakat pula kita, pakat kata kita pun, kita rasa sepi hati. Kita rasa nak duduk dah. Ni bukan manusia. Hak yang tidak pandang kepada kita, tak layang kepada kita. Bukan manusia. Bukan siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan manusia ini. Maka dosa-dosa ini perlu kita kena takut. Bahkan kalau sekiranya ada golongan-golongan tertentu, sebagai contoh golongan LGBT yang
memperjuangkan perkara-perkara ini, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berdiam diri. Ini di antara jihad, di antara perjuangan yang dituntut oleh agama kita. Mesti kita kena engkar perkara tersebut. Sama ada engkar dengan tangan, engkar dengan mulut, ataupun engkar dengan hati. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Sesiapa yang melihat kemungkaran dari kalangan kamu, tak kiralah mu orang lelaki ke orang puan, kalau mu melihat kemungkaran, maksud ra'a di sini kata ulama, ra'a dengan makna mengetahui. Man ra'a, Rasulullah sebut kata melihat. Kata ulama maksud melihat di sini mengetahui. Mu tak tengok pun, tapi kalau pengetahuan sampai kepada mu hak yang memang betul berlaku kemungkaran, makalah mu kena ubah dengan tangan. Orang hak yang diberi kuasa wajib kepadanya ubah dengan tangan. Sebab itulah orang hak yang diberi kuasa, dia lebih, kalau dia mengabaikan perkara ini, lebih besar dosa berbanding dengan orang hak yang tidak diberi kuasa. Mesti kena ubah dengan tangan. Kalau tidak mampu ubah dengan tangan, maka ubah dengan mulut. Kalau tidak mampu ubah dengan mulut, maka benci dengan hati. Tu benci dengan hati sedhaif-dhaif iman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada kemungkaran berlaku, yang mana kita boleh cegah. Mungkin cegah dengan mulut, mungkin cegah dengan tangan. Kita biarkan. Kita tak buat cara. Maka kita sebenarnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang cukup teruk. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang cukup teruk. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kebaikan yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana mereka mempunyai dua sifat. Yang pertamanya menyuruh manusia kepada kebaikan, yang keduanya mencegah manusia daripada kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Adalah kamu ni sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi ketika kita ajak manusia kepada kebaikan, kita ajak manusia, kita cegah manusia kemungkaran, tujuan dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang lain buat kemungkaran, apabila kita tahu, kalau kita tidak cegah, kita tidak engkar, maka kita juga terlibat sama dalam dosa tersebut. Redha dengan maksiat dikirakan sebagai maksiat. Jadi sekurang-kurangnya orang hak yang tidak ada kuasa benda ni, orang hak yang tidak ada kuasa, suara dia tidak didengari, cukup dia benci dalam hati. Tetapi orang hak yang ada kemampuan untuk ubah, mesti dia kena ubah. Apa jua kemungkaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, wastawsu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila', wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastawsu bin nisa'i khaira." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tengok kata Rasulullah, siapa betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jiran tetangganya. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia menyakiti jiran tetangganya. Antara dosa besar ada seseorang menyakiti jiran tetangganya, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ini antara dosa besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang maksudnya, ada seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada, ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah bahawa ada seorang perempuan yang mana dia ni sepanjang malam melakukan qiyamul lail. Dia pada malam hari sering melakukan qiyamul lail, siang hari dia berpuasa, tetapi dia suka menyakiti jirannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tempatnya adalah neraka. Ada seorang perempuan yang mana qiyamul lail tidaklah kuat sangat dia buat. Begitu juga puasa siang hari, tak banyak sangat dia puasa. Tetapi dia tidak pernah menyakiti jirangnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka jangan dia menyakiti jirangnya sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menerima wasiatku agar berbuat baik kepada perempuan. Kata Rasulullah, hendaklah kalian menerima pesananku ini agar kalian berbuat baik kepada perempuan. Antara pesanan Nabi SAW kepada lelaki adalah mesti buat baik kepada perempuan. Ada manusia ni tak samalah, orang lelaki tak sama. Ada orang lelaki memang baik sungguh kepada orang puang. Ada orang lelaki, Allahu Akbar, start daripada orang puang tu nikah dengan dia sampai ke mati, tak pernah sikit pun menyakiti orang puang. Sama juga ada orang puang begitu, ada orang lelaki begitu. Itu adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada pasangan masing-masing. Dan di sana ada orang lelaki, ya Allah, baru nikah 2-3 jam naik tangan dah. Baru nikah sekejap naik tangan dah. Oh, backing sangat dengan bini. Baik. Perbuatan tersebut adalah salah, hukum dia adalah haram, hukum dia adalah salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang melakukan perbuatan perkara tersebut. Antara pesanan yang sering Rasul pesan adalah istausu bin nisa'i khaira. Terimalah pesanan daripada aku supaya kamu berbuat baik kepada perempuan. Terimalah pesanan ini, buat baik kepada perempuan. Rasulullah sering menekan kepada para sahabat dan kita semua supaya berbuat baik kepada para perempuan. Baik. Katanya, kerana mereka diciptakan daripada tulang rusuk. Disebut dalam hadis ni, perempuan diciptakan daripada tulang rusuk. Ada riwayat yang lain menyebut perempuan ini diciptakan kadhila, seperti tulang rusuk. Ada riwayat perempuan diciptakan daripada tulang rusuk, ada riwayat perempuan diciptakan seperti tulang rusuk. Maksudnya perempuan diciptakan daripada tulang rusuk, Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Ini pandangan mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada satu, iaitu daripada Nabi Adam, dan telah menjadikan daripada Nabi Adam wa khalaqa minha zawjaha, akan pasangannya iaitu Hawa. Allah Ta'ala menciptakan daripada Nabi Adam Hawa. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan ayat Al-Quran dan menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya Hawa, nenek kita yang isteri Nabi Adam alaihi salam, diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tapi ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya Hawa bukan diciptakan daripada tulang rusuk. Tapi maksud diciptakan daripada tulang rusuk, maksudnya adalah diciptakan seperti tulang rusuk. Sebagaimana tulang rusuk bengkok, begitu juga perempuan adalah bengkok. Baik. Jadi tidak berlaku kesepakatanlah di kalangan ulama mengatakan bahawasanya perempuan ataupun Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tapi ada pandangan ulama yang berpandangan sedemikian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau kita tengok tulang rusuk kita, hak yang paling bengkok kan, dia kita bengkok sini, lepas tu adik sini panjang seterik kan, sini bengkok. Tu hak yang paling bengkok bagi yang paling atas. Tu hak yang bahagian paling bengkok. Maka ada sebahagian daripada ulama mengatakan yang dimaksud dengan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bahagian atas adalah
bahagian yang paling bengkok daripada perempuan adalah bahagian atas. Mana bahagian atas? Bahagian kawasan kepala dia hak yang paling bengkok. Mana hak yang paling bengkok? Sebahagian ulama kata ni mulut, lidah. Itu maksud bahagian hak yang paling bengkok bahagian atas, maksudnya merujuk kepada perempuan. Bahagian yang paling bengkok adalah mulut dia. Oh, mulut dia kok setengah lah, kebanyakan orang puang dah mulut dia. Oh, lebak sungguh. Itu hak yang bahagian hak yang paling bengkok. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika kamu paksakan untuk meluruskannya, nescaya kamu mematahkannya. Oh, kalau mung duduk nebeng untuk meluruskan hak yang bengkok itu, patah tunggu patah. Tapi kalau membiarkan dalam keadaan tidak dan jika kamu membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Kalau membiarkan gitu, tidak cuba untuk memperbetulkan dia, tidak cuba untuk mendidikkan dia, maka dia akan kekal dalam keadaan bengkok. Tapi pada penghujung hadis, walaupun perempuan itu bengkok, kata Rasulullah, maka hendaklah kamu menerima pesanan aku supaya kamu berbuat baik kepada perempuan. Walaupun dalam keadaan mulut dia, dalam keadaan pemikiran dia kurang lagu mana sekalipun, tetap wajib kepadamu wahai lelaki kena berbuat baik kepada perempuan. Baik. Dalam riwayat Muslim, fa in istamta'ta biha wa biha iwaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Apabila kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu bersenang-senang dengannya dan kebengkokannya tetap ada padanya. Dan jika kamu berusaha meluruskannya, nescaya kamu mematahkannya. Dan cara mematahkannya adalah mentolakkannya. Jadi Nabi SAW suruh kita berbuat baik kepada perempuan. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah suruh kita didik perempuan, tarbiyah perempuan. Tapi jangan nebeng sangat, jangan lebih-lebih sangat, sebab dibimbangi akan mematahkan perempuan tersebut. Seterusnya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, falamma qadimna al-madinata dhahabna linadkhul, faqal sallallahu alaihi wasallam amhilu hatta tadkhulu layla, يعني عشاء لكي تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة. Dulu, kata Jabir, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Tak kala kami mendekati Madinah, sepulang kami daripada peperangan tersebut dekat dah dengan Madinah, maka kami bersiap-siap untuk memasukinya. Kira pakai nak balik rumah masing-masing. Dah dekat dah ni, pakai nak balik rumah masing-masing. Tapi Nabi SAW mengajar kepada para sahabat bagaimana kau adab pulang daripada permusafiran. Lalu baginda SAW bersabda, jangan gopoh sehingga kalian masuk di malam hari, yakni pada waktu Isyak, supaya isteri hak yang rambutnya tidak dia syaithah ni, sebab ni terjemahan ni kebetulan berpakai kitab terjemahan daripada Indonesia. Dia kata isteri yang acak-acakan rambutnya. Maksud syaithah ni perempuan hak yang rambut dia tidak terurus. Itu makna syaithah. Syaithah ni adalah perempuan hak yang rambutnya dok sikap, dok teruru. Dah tu lelaki tak ada rumah, dia dok cara dah. Dia dok cara dah, rambut pah mana pun tak tahu kali benda dah hoi. Kodang kali rambut. Macam atu rambut. Baik. Jadi isteri hak yang rambut dia saat ni tu tidak disikap. Tunggu sampai isteri tu sikat rambut dulu. Dan isteri hak yang ada bulu-bulu panjang, kerak dulu bulu-bulu teyoknya panjang, bulu ari-arinya panjang, kerak dulu. Maksudnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam
perjalanan pulang ke Madinah. Dekat dengan Madinah, sahabat nak balik di rumah lah. Dah kawan ni lama dah kan, dah jumpa dengan isteri, maka balik ke rumah nak carilah isteri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tangguh dulu, jangan masuk lagi. Masuk biar sampai dah berita kepada isteri-isteri masing bahawa suami dekat dah dengan Madinah. Sampai berita dah, maka para isteri bersiap-siap untuk menyambut suami dia. Kalau rambut dia bersereber kali, maka dia pun sikat dah rambut untuk menyambut kepulangan suami. Lepas tu kalau bulu-bulu panjang, hak dak cara kekerak saat ni tu, biar kerak dulu, biar belawa dulu, nak sambut kepulangan tok lelaki. Takut balik tok lelaki, hak tok lelaki ni balik bernafsu, tengok bini saat ni tu lugar, tengok bini dak lalu sikit, hilang terus nafsu. Maka kang dak comel kang, akan akhirnya hubungan pasangan suami isteri dak comel dah, dak molek dah, retak dah. Tok lelaki saat ni tu sedak dah. Balik ni duk teringat ke bini gini lawa bidadari di rumah apa sekali, tengok polong duk rumah. Jadi kang akhirnya hati suami jadi dak comel, hati tu bini pula jadi dak comel. Akhirnya berlaku keretakan. Tengok adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita orang bermusafir, hak yang lama bermusafir, apabila balik di rumah, kabur dulu sepatah sebelum sapa, supaya si isteri saat itu boleh buat persediaan untuk menyambut kepulangan suami. Dan si isteri pula, dia saat itu bersiap-siap, belawa-lawa untuk menyambut kepulangan untuk lelaki. Tapi hak yang masalahnya, duduk di rumah duduk belawa mana? Hak yang tu luar nak belawa sangat. Tu hak yang masalah sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Bukhari menyebut, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari menyebut, idza tala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailah. Apabila salah seorang daripada kalian pergi meninggalkan keluarganya dalam tempoh waktu yang lama, jadi lama bermusafir, maka janganlah dia pulang kepada keluarganya di malam hari, di tengah malam. Jangan balik khabar rumah tengah malam. Nabi SAW ajar kepada para sahabat, kalau bermusafir lama, jadi masuk siang hari, kalau boleh biar sapa duduk berita kepada isteri bahawa suami dia nak sapa dah di rumah. Baik, kalau dulu tak ada WhatsApp, telefon tak ada. Di zaman kita mudah. Tu lelaki 2 bulan duduk laut, 2 bulan duduk 2 negara. Nak balik ni, WhatsApp dulu, abang dah lama dah nak sapa ni. Baik, khabar dulu sepatah supaya hak duduk di rumah saat ni tu buat persiapan untuk menyambut tok lelaki dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, manusia hak yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang bersetubuh dengan isterinya, isterinya bersetubuh dengan dia, kemudian dia membuka rahsia isterinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, manusia yang paling buruk adalah dia bersetubuh dengan isteri dia, isteri dia bersetubuh dengan dia pergi khabar kepada orang lain, dia membongkarkan benda yang sepatutnya dia buka kepada orang lain, duk cerita kepada orang lain benda yang sepatutnya tidak diceritakan. Kadang-kadang ada juga masyarakat kita ni, akal dia tak pernah warah. Ni orang golongan yang akal tidak warah. Boleh ada nikah, duk cerita kepada orang, baru nikah malam tadi pergi cerita kedai kopi persetubuhan malam tadi. Hak tua-tua pun sama juga, duk cerita tentang persetubuhan dengan bini. Hak tu orang tak warah sebenarnya. Mu duk bongkar benda yang tidak sepatutnya mu bongkarkan. Nabi SAW menyebut benda, orang tu adalah seburuk baru manusia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tu orang yang dak pakar kalau cakap kita kok. Cakap Terengganu kita, orang hak dak pakar gitu. Munduk cerita benda lagu tu. Kena cerita benda molek sudahlah. Apa dah cerita benda hak yang dak pakar, hak yang siapa ke hak atas kati pun duk cerita kok orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا